Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad, Debat Bola episod 81 lah. 81. 81 82. 81. Aku tengok kau letak 81, aku bagi tahu kau balik. 81. Aku rasa 82. Aku tak pasti lah. Tapi saya bersama dengan rakan-rakan saya tengok baju pun ada yang seragam. Hari ni episod Debat Bola yang dibawakan khas oleh Abstract Max. Yes. Sebabnya hari ni episod kali ni dia sponsor kita punya baju. Okey. Dia sponsor. Dan Terima kasih. Sebelum kita bincang di hujung segmen nanti akan ada peraduan daripada Abstract Max dengan pemain ke-12 dah boleh menang hadiah daripada Abstract Max, baju ni kalau boleh tengok ni baju Piala Malaysia ni dan juga ada t-shirt, ada satu topi. Tapi bekas ketuk gajah bukan? Bukan. So okey Okey. So Gajah kau memang bila kita sebut Piala Malaysia, kita nak cerita pasal pembatalan Piala Malaysia. First of all, aku nak ucapkan terima kasih dululah kepada Abstract Max sebelum kita start. Yeah. Okey, kawan-kawan, dah tak ada bola lepas ni. Bosan. Dah tak ada bola apa ni. Yelah, tahun ni kira dah habis lah kan. Pembatalan Piala Malaysia dan juga Liga pun hari tu pendek. Okey. Kan? Macam mana Meh, kau tengok macam pembatalan MKN umum Piala Malaysia patut ditangguh mula-mula. Tapi lepas tu batal. Aku rasa itu satu tindakan yang bijak. Okey. Bijak Bijak tu. Okey, teruskan. Bijak. Sebab aku rasa sebab ni semua kau tak boleh salahkan kerajaan sebab penganjur iaitu MFL sendiri, kita berdasarkan apa yang kita tahu dia hanya hantar surat. Apa yang kau boleh clarify yang surat? Minta permohonan rayuan, itu je. Okey. So kau rasa MFL yang patut ambil tanggungjawab? Itu tanggungjawab dia. Kerajaan akan terima okey surat rayuan sekian-sekian, tapi apa tindakan you? Apa yang SOP you nak buat? Adakah setakat ikut macam Mungkin ada. Kalau ada, kalau referee tak bayar gaji pun dah kecoh, nak buat persatuan persaudaraan ni pun jadi riuh. Handbook kalau keluar, ini SOP kita nak buat. Kita nak quarantine base. Kita nak buat dekat sini-sini. So kau pun rasa lagi kecoh. Benda tak ada, Benda kau tak ada. Sebab tu lah tindakan. Betul lah. Sebab tu kerajaan okeylah surat. Sebab you kata tengah 7 berlawanan je tinggal ni. Bolehlah kita main dekat zon hijau dia kata. Main kat zon hijau. Habis pergerakan rentas negeri, itu yang sebut Palung Orang panggil Orang panggil Palung. Palung Acik. Acik Mail kata sebab pergerakan rentas negeri. Jadi kalau kau buat macam style macam dekat US, NBA bubble yang kau akan explain je lagi kan. Jadi kalau ada handbook macam ni handbook untuk yang 7-8 pasukan yang menyertai. Ini pula kita nak propose kertas kerja. Macam mana kita nak buat dalam quarantine base. Aku percaya kerajaan mesti teruskan. Tapi tak apa, kita main dekat ni tak ada zone. Kalau kau tengok game hari tu, ball budak bola macam budak Ball picker. Ball picker tu pun ada lagi. Kalau kau tengok kat EPL, ball picker pun tak ada ni. Inilah masalah dia. Jadi sebab tahu cakap tindakan tepat sebab MFL pun nampak MFL tak buat kerja. Ni alasan MKN kata tak bagi. Okey. Sebab berpeluh, basah dan bersentuhan boleh dianggap bahaya. Kalau badminton tak bersentuhan tapi bola tak boleh dielakkan, tambahan Pahang, Perlis dan Kelantan je negeri zon hijau dia cakap. Rasanya boleh ke ditangguh ke tarikh lain pada masa ini? Time tu lah. Sebab time tu MKN cakap tangguh. Kan? So ada air pula. Jatuh lah. Tapi teruskan. Bukti hujan. Buktinya hujan. Okey. Tapi dari segi logistik macam Amir cakap tadi memang tak logik lah kalau zon hijau ke memang boleh main kat zon hijau je. Aku nampak benda ni dari segi sebahagian dia segelintir dia aku bersetuju dengan Amir. Dan komen aku untuk pembatalan ni, aku rasa totally benda ni batal adalah macam Amir cakap, separuh daripada itu adalah sebab Amir, dan separuh lagi macam aku cakap MKN tu sendiri yang aku tengok juga komen daripada one of the Exco FM interview kat Arena yang dia cakap apa ni, aku pun baru tahulah bila dia sebut bila MKN buat meeting tu dia tak ada orang yang pemegang taruh daripada sukan tu sendiri. Ada surat. Ambil dari senang cerita daripada task force team MKN untuk tentukan Tak ada sukan lah tu, kira tak ada orang yang dari wakil sukan lah. Jadi keluarlah jawapan-jawapan yang juga yang macam aku tengok kat interview tu lah yang dia cakap boleh extend kalau
kontrak, ada masalah kontrak ni semua boleh extend lah sebulan. Dia tak tahu pasal bola ni. So menjadikan MKN tu sendiri, macam aku cakap, MKN tu Mungkin sendiri tak clear lah kot. clueless pasal bola sepak. Tapi aku nak komen secara keseluruhan, aku percaya sebenarnya benda ni boleh dilaksanakan dengan baik. Cuma MKN tak clueless. Pihak MFL sendiri mungkin buat sesuatu tapi tak cukup terang. Sebab kalau Amir cakap tak buat langsung. itulah bagi surat je. aku tak tahulah kan. Ha. Tapi ada benar Amir cakap kalau buat sesuatu benda tu akan kecoh, akan diheboh-hebohkan. Betul. Kalau tangguh ke bulan Disember misalnya ni, aku bagi contoh lah akan ada isu logistik kalau main negeri zon hijau. Tu salah satunya lah. Isu kontrak pemain yang berakhir bulan November. Kalau di negeri zon hijau kena cari facilities training yang banyak. Tiada rehat yang cukup sebelum musim depan berlangsung. Tapi musim depan pun diorang dah announce bulan 2. Kalau kita habis bulan 12 pun ada je masa. Okay Z, ramai yang berpendapat Piala Malaysia harus diteruskan. Kenapa kau rasa patut diteruskan? Kita tinggal tak banyak perlawanan. Kita ada 3 jenis perlawanan. Yang pertama suku akhir yang melibatkan 4 perlawanan. Kemudian kita ada separuh akhir yang melibatkan 2 perlawanan dan akhir melibatkan 1 perlawanan. Kita tak banyak perlawanan. Tinggal sikit saja. So kita sebenarnya mampu untuk habiskan, tetapi kita perlu ada alasan yang kukuh, SOP yang jelas supaya pihak MKN atau pihak yang berwajib boleh meluluskan benda tu. Actually at the first place, kerajaan tidak membatalkan tetapi menangguhkan. Yang membatalkan itu adalah keputusan MFL itu sendiri. Sebab dia kata kalau bulan 12 pasal kontrak. Ya. Itu aku kata yang membatalkan ni bukan pihak kerajaan. Pihak kerajaan hanya cakap ditangguhkan. So apa-apa kalender tahun ni punya perlawanan bola sepak akan ditentukan sendiri ataupun boleh diolah balik oleh pihak MFL lah. Aku pun kecewa sebenarnya Min bila benda ni dibatalkan, sebab aku berpendapat, sebab actually kalau kau nak tahu di social media ramai yang penyumbang idea untuk industri bola sepak ni. Contoh macam peminat bola sepak, blogger bola sepak kan, orang yang ada bola sepak. yes, I mean, Tapi macam Juf cakap tadi, mungkin tak ada wakil yang pergi cakap dekat MKN. itu masalahnya. Bila tak ada wakil ni, kau bagilah idea macam mana pun, kau longgoklah 1000 idea pun. Dia mungkin tu aku cakap, kadang-kadang kalau kita cakap tak ada wakil pun, I'm sure bila MKN minta satu wakil orang daripada industri bola sepak tu sendiri, aku rasa kita akan ada wakil lah. Betul. Siapa yang tak nak? Aku rasa ramai je yang boleh bersuarakan pasal bola Betul, sepak ni. betul. Cuma ni part MKN yang aku rasa dia punya kesiapan lah. Dia tak menjemput orang SME, subject matter expert untuk benda tu. Okey. Sebab untuk aku, macam sorry tadi aku potong sikit je. Tak apa. Untuk aku, bagi pendapat aku, MKN sendiri, contoh, dia masih membenarkan sukan, mungkin yang Amir akan sebut tadi, golf, ya, badminton yang tak ada kontak lah. Seperti bagi pendapat aku, masa perlawanan tu berlangsung, tetapi persiapan dia, masa dia nak masuk stadium, masa dia nak masuk court, whatever, adakah sangat berbeza dengan persukan bola sepak sebenarnya? MKN tu sendiri pun macam aku cakap, dia kurang mahir, tak ada orang advice dia, dan dia macam cakap, oh ni sebab permainan yang berpasukan, yang ramai orang. Dia terus fokus kepada kontak itulah aku rasa. The idea of dia macam sukan ni ada kontak, sukan ni tak ada kontak. Mungkin lah dia fikir, jump to that dia conclusion fikir lah. macam tu lah kan. MFL ada buat rayuan kepada MKN macam Amir cakap tadi. Amir tak puas hati, dia kata tak ada rayuan, dia kata surat je. Surat rayuan lah maksudnya. Surat rayuan lah kepada MKN supaya Piala Malaysia diteruskan. MFL kata boleh buat perlawanan secara berpusat. Okey, persoalannya kenapa dari awal benda ni dari awal Piala Malaysia lagi benda ni tak diwawarkan? Kenapa sekarang bila dah terhantuk baru nak macam okey kita buat macam karnival ke apa? Siapa nak jawab? Aku marah kan ni. Sebab MFL tak buat kerja. Apa yang MFL buat? MFL daripada hari tu memang tiap tahun dia anjurkan je. Tak ada SOP nak keluarkan. MFL ni kalau ada idea, dia akan cerita semua. Beria dia cerita. Kita dah ada dah. Kalau kita tak ada dah idea? dudukkan dia dekat AMD. 8 pasukan. Zenith Hotel kita kasih letak. Duduk quarantine base. Kita ikut, kalau kita tak boleh nak tiru NBA punya style. Sebab lain. Tapi kita boleh tengok MLS Bubble punya style. Some konsep dia pakai dengan NBA. Duduk dekat Disney Swan and Dolphin Resort, bukan main Swan and Dolphin, tapi main bola. Dia keluarkan handbook. Dolphin tu pun quarantine. Quarantine kan. Yang keluar masuk itu hanyalah staff. The rest of the team yang terlibat, 25 pasukan, semua duduk di sana, quarantine, swab hari-hari. Training swab, swab. Kalau tak swab lagi, swab setiap jam. Ataupun
kita tak mampu nak buat SOC hari-hari. Mungkin disebabkan kos. Persoalannya paling basic ialah duit lah. Jadi MFL membatalkan disebabkan MFL tak ada duit. Ya. Yang kedua, MKN pula melihat pada aku, ini bukan industri yang memberikan pulangan kepada KDNK, bukan penyumbang kepada KDNK pun. Ya, ya. Okey, itu aku akan masuk bab tu nanti kejap lagi Okey, NBA bubble ada siapa nak cerita tak? Tadi Amir ada cerita MLS bubble, NBA bubble. Okey, aku ceritalah NBA bubble ni adalah pertandingan berpusat yang dipertandingkan di satu tempat iaitu di Disney World di Florida. Selama 2-3 bulan Juf tak salah aku 8 perlawanan terakhir untuk musim biasa regular season dan juga beberapa perlawanan playoff juga diadakan di tempat yang sama. 23% daripada keseluruhan pasukan bertanding dalam NBA bubble. Basically diorang ni duduk kuarantin lah dalam satu tempat kan. Semua pasukan diasingkan dan diletakkan di hotel tertutup. Ada peraturan yang ketat, kalau langgar akan didenda. Aku rasa ada beberapa pemain NBA yang kena denda. Pemain dikendaki memakai mask kecuali sedang makan ataupun sedang bermain lah latihan. Semua staf dikendaki pakai glove. Tiada lawatan daripada keluarga atau tetamu. Semua makanan disediakan oleh staf di dalam bubble tu sendiri, di tempat kuarantin. Tiada kes dilaporkan semasa pertandingan dijalankan di dalam bubble ni. Tapi kos dia agak tinggi lah sebab pulangan NBA ni tinggi. Tapi kita bercakap, kalau Amir cakap pasal duit, kita ada beberapa perlawanan je lagi. Betul. Seminggu je. Aku tak rasa ia melibatkan millions lah. Aku tak rasa lah. Aku rasa libatkan kos. RM5 pun tak ada MFL ni. Tak tahulah, aku tak libatkan kos kan. Main petang tak payah pakai lampu lah. Boleh juga. Kalau dah terpaksa kan. Main pukul 3 dengan pukul 5. Apa salahnya? Kan? Banyak terpaksa sampai Boleh tu sampai tak boleh nak bayar. sampai aku tengok dia ada buat pertandingan live dengan antara Selangor dengan Kedah lah, social media. Tim social media. Itu kreatif lah daripada Amin pasukan kan. sampai macam tu sekali lah nakkan ada perlawanan lah, ibarat begitulah. Okey, Menteri KBS Datuk Rizal Merican juga ada cuba terangkan situasi Piala Malaysia di Parlimen. Dia berharap 7 perlawanan boleh dijalankan di negeri hijau. Dia juga, tapi itulah tak ada detail lah bila cakap macam tu. Dia juga cakap bola sepak di Malaysia adalah sukan paling ramai ditonton ni, lebih kurang 6 hingga 8 juta secara kasar. JDT kita tahulah. JDT memang ada fanbase yang kuat dari segi komersial ke apa ke. Tapi macam pasukan lain, macam mana kau tengok? Adakah logik sebab diorang ni ada nilai komersial patut diteruskan? Sebenarnya kalau kau tanya aku, okey, dari segi bola sepak tu sendiri, dia memanglah sukan nombor 1 Suka atau tidak ataupun pelik atau ya ke, walaupun kita kata macam tak buat duit, tapi actually sukan, bila cerita pasal sukan yang berpasukan, memang kita tak pernah dengar lah tiba-tiba takraw ke nombor 1 ke. Memang kita boleh tahulah sebab kalau kat mana-mana pun sukan bola sepak. So bila nilai sukan bola sepak ni, menjawab soalan kau, ada nilai komersial tu ada, tapi mungkin tak banyak lah. cuma dia untuk menjana ekonomi, kalau perspektif MKN sendiri tu very minimum lah. Tu macam aku cakap, itu perception dahulu juga. Macam aku cakap MKN ni sendiri pun dia tak cukup terang daripada industri bola sepak ni sendiri. Sebab bila dia cakap bola sepak, dia hanya nampak industri Main bola je. Main bola saja. Sukan yang ada konteks. Itu saja. Macam kita yang peminat, Tapi tak ada pihak yang terangkan kat dia. MFL lah. Apa MFL buat? Aku rasa MFL buat? Last perlawanan Kedah dan Pahang ada 2.2 juta penonton on YouTube. Jadi aku rasa sebab MFL tak menjalankan tugas dia. Look, this is government. Dia ada agensi. Dia takkan buat kerja-kerja mikro. You buat kerja mikro. You wakil industri. You pergi mengadap. This is kita punya rating ini viewers kita. Ini apa yang terjadi kalau tak buat pengurusan kontrak apa semua, ini semua. Kita punya industri pun tak banyak duit, tapi kita ada followers banyak ni, sekian. Untuk aku nak tambah Amir cakap pasal industri bola sepak ni. Itulah aku cakap MKN ni macam Amir dah terangkan lebih lanjut yang actually terlalu apa ni pemain industri tu sendiri kena terangkan lebih lanjut. Sebab macam aku cakap, bola sepak ni terlalu luas sebenarnya. Bukan hari ni memang kita cakap pasal Piala Malaysia, tapi industri bola sepak tu merangkumi banyak perkara. Daripada sewaan padang bola, itu semua bagi aku okey. Kenapa aku nak bagi contoh yang terdekat? Sekarang ni ibarat lockdown for football industry dah. Ya, ibarat itu. Betul. Sebab okey, kita tahu pandemik ni teruk, impact banyak, especially airline punya industri. Okay. But aku nak jawab kat sini, dia tak lockdown. Kapal terbang masih terbang, cuma berkurangan. Kita tak boleh main bola sepak langsung. Kita tak boleh pergi padang bola langsung. Totally lockdown. So bagi aku itulah benda yang different. Bagi aku MKN ada call yang salah lah juga, yang dia cakap bola totally shut down. But
memang kita tahu pandemik, but macam aku cakap tadi, industri lain impacted, but they very minimum capacity untuk bekerja. Yalah. Bukan kita is totally no. Boleh nampak bila MFL macam tak ada plan B meh. Aku rasa apa yang Bukan kita plan B je, plan A pun ada. apa yang kita amalkan untuk Piala Malaysia punya SOP, aku rasa sama dengan Liga Super, sambung Liga Super tu. Aku rasa kan bila diorang kata kita boleh teruskan Piala Malaysia masa kita nak start Piala Malaysia mula-mula peringkat awal, kita start Piala Malaysia, aku rasa dia copy paste je yang Liga Super punya. Dan dia orang tak come out dengan new idea untuk plan B sekiranya Piala Malaysia ni tak dapat nak dihabiskan, apa kita nak kena buat. Kita teruskan Ya. Golf pula dibenarkan atas sebab bukan sukan bersentuhan. Setuju? Aku setuju sebab dia bukan sukan yang bersentuhan. Itu Tapi saja. dah Part tu je lah aku setuju. Tapi Ada dah kes. ada beberapa kes positif COVID tapi yang masih it- dibenarkan. Yang itu aku tak setuju sebab part yang tak tak bersentuhan, setuju lah. yes aku setuju. Kan? Ya, itu sukan yang tak ada kontak. Fine. Jelas benda tu tak ada kontak bermaksud penjarakan sosial itu Boleh wujud. dilakukan. Ada. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tetapi bila ada kes, kau kena revise balik lah benda ni. Kita ada kes ni walaupun ada penjarakan sosial, ada kes Tapi ni. kenapa still jalan lagi, Meh? Itu sukan orang kaya meh. Boleh cakap sebab suka orang Sukan kaya. VVIP lah. VVIP boleh cakap lah point tu, tapi aku suka kita kena kupas lah benda tu Okey. satu persatu sebab Okey. nature of the game tu memang ada penjarakan. Okey. Dan golf, tenis, diorang ni ada bukan diletakkan sebagai VVIP, tapi aku rasa nature of the game, benda tu boleh dijarakkan di atas padang. Ini juga yang kita ketengahkan. Tapi oleh ada orang kawal tak penjarakan diorang tu? yang macam berlaku kes di setengah tempat di Malaysia dan sebab ada kluster tu, kayaknya berlaku daripada staff. Okey. Jadi kita tak boleh cakap nature of the game. Ya. Problem dia sekarang macam mana kita nak avoid benda tu. Jadi dalam Kau sokong lah ni? Aku tak ada sokong, tapi aku merasakan itu satu tindakan yang okey, kita tahu kenapa. Sebab kita tak boleh nak bagi direct hit, kita tak boleh nak compare apple to apple lah dalam kes tu. Okey. Sebab nature of the game tu memang ada penjarakan. Benda yang kita nampak pasal golf ni lah pasal tadi Amir cakap okey dia faham lah kenapa golf ni tidak bersentuhan, tidak berkumpul ramai-ramai, boleh kawal desak mungkin sukan orang atasan ke apa, tapi benda yang kita tak nampak sebenarnya sebelum main tiada swab test dilakukan. Okay. Aku agree So dengan dia. pemain masih boleh dekat dengan satu sama lain sebab kita tak tahu macam mana ni kan, tapi macam kau cakap staff Sejarah pergerakan dia lah. macam staff yang banyak kena kan. Exco FM, Chris Raj, dia tambah dekat, aku tak tahu korang tengok tak dia punya interview tu dengan Arena. Dia kata, kenapa EPL, J-League, Thai League semua boleh jalan seperti biasa? Walhal kes tinggi. Macam mana, Meng? Kenapa kat sana boleh jalan lagi? Kat EPL, Thai, apa ni semua boleh jalan Sekali lagi? lagi, sebab MFL tak buat kerja. Tu Tu je. Betul. Boleh Itu je. boleh nampak lah. Nampak sangat. Sebab maknanya apa ni yang Kenapa EPL tak cancel? UK punya protokol untuk COVID-19 ni untuk pemain bola, sekiranya bila buat test engkau didapati positif, benda pertama yang dia akan buat, dia akan isolate engkau dan ahli keluarga engkau. So, apa yang aku nak cuba sampaikan, sekiranya engkau ada satu SOP yang jelas, yang terang, lagi sekali aku cakap, Amir baru dia cakap tadi, MFL tak buat kerja, benda ni kita boleh buat. Dan kita boleh tiru, tak ada masalah benda ni. Tapi itu masalah kita apabila kita tak ada plan, kita tak ada penjelasan yang penjelasan yang bagus lah. Okey, itu dari segi SOP Ya. Tapi Mac kau ada sebut tadi pasal nilai komersial. EPL tak boleh nak stop sebab nilai komersial dia tinggi. So sebenarnya kerajaan pun tak kisah sebab bola sepak Malaysia ni tak ada nilai komersial lah. So macam mana? Aku rasa tu pun salah satu sebab lah. Sebab EPL pun menyumbang dekat almost 1 billion Dekat orang punya Ekonomi. kan. Jadi itu diorang terjejas besar. Jadi So Liga Malaysia tak terjejas besar? Piala Malaysia obviously lah kita cakap terjejas besar bagi pemain industri, bukan kepada negara. Jadi kat sini konteks dia terlalu besar. Cuma kita sedih, aku rasa ramai sedih sebab cara MFL menangani isu. Kita tahu dia ada problem dengan crisis management macam ni. Tim susah nak dapat duit, ada pandemik macam ni, how you nak counter? You sebagai penganjur, you patut keluarkan satu inisiatif. Dah lah you memang tak boleh nak bagi duit. Kan, bantuan apa, duit siaran apa semua tak dah. Minta dengan you punya state team, dengan state kan. Jadi apa yang the least you can do sebagai penganjur. Jadi kita nampak kat sini memang krisis kepimpinan ni memang problem lah MFL ni. Since then and before memang it's a problem. Jadi you tahu industri ni bukan penyumbang, tetapi industri ni ada orang yang mencari makan di sini. untuk aku lah, pendapat aku,
nilai kalau dia nak declare to government, it's not bukan kalau tanya aku, Okey. bukan nilai hanya untuk Malaysia Cup ni lah. Betul. Macam aku cakap, untuk pemain Semua. industri. Semua. Siapa yang penyewa padang, Penyewa income tu, padang, sebab benda betul. ni is Kayak juru gambar, ya, betul. Patutnya itu nilai yang patut ditunjukkan Betul, lah. betul. So, itu aku punya soalan lah kepada mereka-mereka yang kalau betul dia dah persembahkan lah. Sebab macam aku cakap, benda tu akan kalau ada SQFM tu ada cakap actually pembatalan ni keseluruhannya kerugian dia 25 juta ni. Ada mention SQFM tu cakap, ya. Okey, aku rasa kita dah ke penghujung rancangan. Sebelum kita nak bersurai ataupun kita nak habiskan rancangan ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada Abstract Max sebab rancangan debat bola kali ni dibawakan khas untuk daripada dia orang. Betul. Baju yang ni semua disponsor, Cantik, ditaja guys. oleh dia orang. Okey. Lari. Izzy, tunjuk sikit belakang. Okey, baju Baju ni yang korang akan menang Piala Malaysia punya baju. Piala Malaysia. Kalau boleh nampak lah. Ni. Baju, Ni belakang tu tulis baju jersey senarai ni pun pemenang. tak salah, baju jersey pun ada juga. Baju jersey aku ni ada satu selai. Okey. So ada about Ada berapa Min? ada 4-5 hadiah Okey. yang korang. Easy akan handle peraduan ni macam biasalah. Dia baru tahu ni. Baru tahu. Okey, aku nak cerita sikit syarat-syarat peraduan ni korang boleh menang ni satu, biasalah warga negara Malaysia, tiada yuran penyertaan. Tarikh tutup pada 30 November 2020, hujung bulan ni. Okey. Anda dikendaki untuk mengarang pantun 2 kerat. Daripada 4 kerat tapi 2 kerat. Boleh aku boleh aku boleh. Bagi sikit. Contoh. Contoh Pergi kedai minta maaf sini Boleh, boleh. Makan ubat sebab gatal. Piala Malaysia batal. Itu aku yang betul. Contoh. Aku bagi lagi satu contoh. Okey. Brandon Gunn sedang berlari. Tiba-tiba Piala Malaysia tiada lagi. Jubri macam penat kami jual ni takkan tak nak beli. Tak ada. Tak sampai. Kucing berlari. Lagi? Piala Malaysia batal. Okay, so korang punya pantun ni korang dekat komen komen video ni korang kena tulis dekat situ. Betul. Lepas tu macam biasalah ada syarat-syarat lain, macam korang kena share video debat bola ni dekat korang punya Social media media. sosial di Twitter ataupun Facebook. Tag kawan korang. Tag. Lepas tu korang kena hantar email kat kita orang untuk tunjuk bukti yang korang masuk lah kontes ni. So kita akan pilih 5 pemenang. Nak hantar email tu hantar apa Min? Nak tulis apa? Kami dah join ke? Tak, kena hantar print screen tu. Okey, Print screen yang dekat social media yang diorang dah share. Okey. Lepas tu kita akan link balik yang print screen tu dengan diorang dah tulis komen diorang punya ni. Diorang kena bagi tahulah diorang punya nama, username, nickname semua kena bagi tahu. Mungkin nama korang di contoh Facebook lain. Nama di Facebook Ali. Nama di YouTube Jingle. bukan. Ali G. Something like that lah. Kena macam tu. Yang berbeza-beza lah kan. Korang kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu. Korang kena bagi tahu. Ataupun yang paling senang, kalau korang nak senang, korang print screen je yang kat YouTube tu. Bagi tahu yang mana korang punya pantun. Yang paling kreatif, yang kita orang rasa paling kreatif macam Juh punya paling kreatif dia. Nampak tu. Walaupun macam tak kena pantun dia, nahu dia tak kena tu, tak sampai kan. Tapi kreatif dia pemenang. Gitulah. So ada 5 pemenang, ada topi, ada baju semua. Okey, 5 pemenang kita cari. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Abstract Max. Kalau ada sponsor lagi nak masuk, boleh insya-Allah untuk episod yang akan datang. Ucapkan terima kasih kepada diorang ni macam biasa. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dan good luck lah kepada siapa yang masuk peraduan ni. Betul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.